Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa zakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook kita, dan kita sambung perbincangan kita daripada kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan urusan orang-orang mati dan juga urusan akhirat, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan perbincangan kita, tazkirah kita, peringatan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang semalam, kita baca bab yang ke-79 yang kita cerita tentang bagaimana seseorang hamba itu dia akan bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masa dia bercakap dia dengan Allah itu, antara dia dan Allah tidak ada sebarang penterjemah. Dia bercakap direct, mubashir, direct dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita semalam tentang bagaimana seseorang manusia itu semasa dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tengok di belah kanan dia tidak nampak kecuali apa yang dia telah lakukan semasa di dunia, dan dia tengok di belah kirinya dia tak nampak juga kecuali apa-apa yang dia lakukan semasa di dulu. Dan di hadapannya pula dia nampak api neraka. Dan lalu Nabi SAW pun berpesan Nabi Muhammad cerita situasi akhirat. Bila kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok belah kanan kita tengok segala amalan-amalan kita terbentang di hadapan kita, di belah kanan. Di belah kiri pun sama, di depan pula ada azab neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW pesan, fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kita kepada api neraka. Kita kena melakukan tindakan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab neraka dengan cara walaupun dengan sebiji tamar yang dikerat dua. Dan kemudiannya kita dalam riwayat Imam Bukhari ada sebut walaupun dengan perkataan yang baik, begitu. Lepas tu kita ada bincang berkenaan dengan bila kita tengok dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan manusia yang dibalas, manusia yang dihisab. Jadi persoalannya timbul, bagaimana pula jin? Sebab apakah jin juga dihisab ataupun jin itu akan dibalas juga amalan mereka? Jawapannya sama. Walaupun tidak termaktub banyak ayat Al-Quran ataupun hadis yang banyak bercerita berkait dengan manusia berbanding jin, tapi tidak bermakna jin tidak termasuk di kalangan makhluk yang dipersoalkan, yang ditanya dan dihisap dan diberikan balasan ke akhirat nanti. Hujah-hujah panjang lebar kita dah bagi tahu semalam lah, begitu. Okey, hari ini insya-Allah kita masuk tajuk bab yang ke-80. Babul qisasi yaumal qiyamati mimma istatala fi huquqin nasi wa fi hisbihi lahum hatta yunsifu minhu. Bab pada menyatakan balasan pada hari kiamat bagi mereka yang mengkhianati hak-hak manusia, dan juga pada kiraan bagi mereka, hisab kepada mereka hinggalah mereka itu diberikan balasan. Jadi kita bab yang kita nak cerita ni adalah berkenaan dengan bagaimana kita apabila melakukan satu kejahatan semasa di dunia, maka akhirat nanti kejahatan itu akan dibalas kepada kita. Okey, contohnya kalau kita melakukan kejahatan kepada seseorang,
Kalau kita tengok nanti dalam hadis Nabi Sallam ni, dia bukan semata-mata menceritakan berkenaan dengan manusia. Bahkan dia juga melibatkan kepada binatang. Contoh macam binatang sama binatang, dia dulu pernah bergaduh antara binatang tersebut. Masa binatang tu dia bergaduh, lepas tu binatang A pergi tanduk binatang B. Bila tanduk binatang B, menyebabkan binatang B itu tanduk dia patah. Kan? Jadi bila tanduk dia patah, dua-dua binatang ni mati dekat dunia. Makanya dekat akhirat nanti, binatang yang tanduk dia patah itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keadilan kepada dia. Makanya Allah Taala suruh binatang yang satu lagi itu patahkan tanduk binatang yang satu lagi. Itu keadilan. Sebab bila dia telah mematahkan tanduk kawan dia di dunia, maka dia tidak dapat membalas balik. Akhirat nanti Allah Taala bagi peluang untuk membalas balik terhadap apa yang binatang satu lagi lakukan kepada dia. Begitu juga kita sebagai manusia dekat akhirat nanti. Begitu. Baik. Kita tengok pada hadis. Daripada kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyati al-jalha'i minasyati al-qarana'i. Rawahu Muslim. Baik. Dia kata semua hak-hak itu akan ditunaikan, akan diberikan hak-hak itu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak untuk mendapat hak itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyati al-jalha'i minasyati al-qarana'i, hinggalah dibalas kepada kambing yang tidak ada tanduk terhadap kambing yang mempunyai tanduk. Kita sebut dah tadi. Jadi kambing yang ada pada di dunia dulu bergaduh. Bila bergaduh tu dia mematahkan tanduk terhadap binatang kambing satu lagi, maka di akhirat nanti binatang yang tanduk dia patah itu, dia tu akan membalas balik kepada kambing yang tak patah tanduk tu. Itu dibalas. Itu cerita situasi dekat akhirat nanti yang dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pembalasan dia begitu. Baik. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan juga dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu muslimatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinara wala dirhama. Kata dia, barang siapa yang dia ni ada kezaliman yang dilakukan kepada saudara dia. Kita ni ada khianat kawan kita satu lagi semasa di dunia ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min irdihi, sama ada berbentuk maruah. Kadang-kadang kita telah melakukan tuduhan-tuduhan palsu kepada dia sehingga maruah dia jadi rosak, kan? Kita tuduh dia berzina, kita tuduh dia mencuri, kita tuduh lah. Yang penting kita telah merosakkan maruah diri dia, ataupun ausyain, ataupun apa-apa pun. Kita khianat ke, kita manipulate orang ke, kita tipu ke, kita apa pun, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah dia minta halal pada hari ni dan semasa kita di dunia ni. Semasa dunia ni, kalau kita pernah khianat orang, sebelum kita mati minta halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla alla yakuna dinara wala dirhama, sebelum timbul isu duit dah tidak ada nilai. Dinar, dirham tak ada nilai. Ringgit Malaysia ke akhirat nanti kita nak bawa dah tak ada nilai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sebelum duit emas, dinar dan wang perak dan wang emas itu tidak memberi faedah, dalam maksud kiamat lah. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebelum kita mati, sebelum sampai kiamat, di dunia ni masa ni lah kita nak minta maaf ke, nak apa ke, kita buat semasa kita di dunia. Nak minta halal sekarang. In kana lahu amalun salihun, sekiranya dia ni ada amal soleh lah. Contoh kita ni tak minta maaf kat kawan tu, lepas tu kita mati. Bila mati tu, dan kalau kita ni ada amal soleh, ukhidha minhu biqadri muslimatihi. Jadi segala amal soleh kita akan diambil oleh orang yang kita khianat itu berdasarkan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada dia. Kita khianat orang, kan? Kita zalim dia, kita tindas dia, kita tipu dia, kita manipulate dia, macam-macam lah kita buat kejahatan pada dia, dan kita mati tak sempat kita nak minta halal kepada dia. Makanya kita ni pula tiba-tiba ada amal baik kita, ada amal soleh yang kita lakukan semasa kita hidup. Makanya bila kita ada amal soleh, akhirat nanti amal soleh kita tu akan diberikan kepada dia.
Berdasarkan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada dia. Itu kata Nabi sallam. Baik. Wa illam yakul lahu hasanatun. Okey, itu tak apalah kalau dia ada amal soleh. Kalau amal soleh tak ada, macam kita ni tak ada, ibadat semua tak ada, jahat sangat. Kita ni orang jahat. Macam mana? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka kita bukan semata-mata amal ibadat kita. Kita sekarang amal baik tak ada. Kita ada amalan jahat. Makanya kalau ada amal baik, kita akan diberikan, amalan baik kita tu akan diberikan kepada dia. Sekarang ni amal baik tak ada. Yang ada kejahatan. Jadi nak bagi pada dia amal baik pada dia tu tak ada. Makanya dia tu ada melakukan kejahatan. Contoh. Maka kejahatan dia tu akan dibebankan atas kepala kita. Ini dengan sebab kezaliman yang kita lakukan kepada orang. Sebab tu sebelum mati mintalah halal. Mintalah halal. Kalau orang tu tak nak halal pada muka kita. Contoh kita minta halal lah sebelum mati. Tak ada. Aku tak nak maaf. Contoh. Kawan tu kata, minta halal. Tak nak. Aku tak nak minta halal. Aku tak boleh. Aku memang benda ni terkesan dalam hidup aku sebagai contoh. Dia kata macam tu. Mampuslah kita. Susahlah kita kat akhirat nanti. Siapa suruh buat jahat atau ke bumi. Gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berkata, atadruna minal muflis. Nabi Muhammad sallam tanya para sahabat, kamu tahu ke apa itu orang bankrupt? Bankruptcy. Apa itu muflis? Bankrupt lah. Qalu al-muflis fina ma la dirham lahu wala mata'a. Lalu sahabat Nabi kata, orang muflis ni ataupun orang bankrupt ni, dia tak ada duit. Dia tak ada apa-apa atas muka bumi. Duit tak ada, harta pun tak ada. Qala, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Nabi Muhammad SAW kata orang muflis itu, orang muflis di kalangan umat aku adalah mereka yang datang pada hari kiamat bawa sembahyang, bawa puasa, bawa zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa sakhfa qadama hadha wa daraba hadha. Masa dia datang tu memanglah dia bawa puasa, dia bawa sembahyang, dia bawa zakat. Dalam masa sama dia ni ada amalan yang dia maki orang. Contoh, dia melakukan tuduhan dusta kepada orang. Dia telah makan harta orang. Dia telah membunuh orang. Dia telah memukul orang. Fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Lalu dia akan memberikan segala amalan baik dia, puasa dia, zakat dia, sembahyang dia, kepada orang yang dia fitnah itu, kepada orang yang dia maki itu, kepada orang yang harta yang dia makan itu, kepada orang yang dia bunuh itu, kepada orang yang dia telah pukul orang itu. Habis kebaikan dia akan bagi pada orang itu. Wa hadza min fa in funiyat hasanatu qabla inqida'i ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha fil jannah. Tapi kalau sekiranya dia tak ada kebaikan, funiyat maksud fana, hancur. Segala amal kebaikan dia dah tak ada. Dia ni sebelum mati tidak ada amalan kebaikan, ataupun ada amalan kebaikan, tapi amalan kebaikan dia lakukan telah telah mansuh, telah dibuang, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ukhidha min khatayahum, maka kejahatan orang itu akan dibebankan atas kepala kita. Tu kita kena ingat. Kita ni kalau ada kebaikan, lepas tu kita khianat orang, maka kebaikan kita sembahyang, puasa, zakat sebagai contoh, pahala semua tu kita akan diberikan kepada orang yang kita khianat, yang kita zalimi itu. Tapi kalau sekiranya kita ni tak ada kebaikan, ataupun kebaikan ada tapi kebaikan kita telah terbatal dengan faktor tak ikhlas ke apa tu pulanglah, maka kita ni pula maka orang itu yang kita khianat itu dia pun ada dosa juga, maka dosa dia akan dibebankan atas kepala kita. Faturihat alaihi, dibelang, dicampak, summa turiha finnar, kemudian dia itu pula dicampak ke dalam neraka. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita situasi dekat akhirat nanti. Sebab itu semasa di atas muka bumi Allah SWT, semasa di dunia ini, kita jangan sekali-kali melakukan kezaliman kepada orang lain. Jangan khianat orang, sebab dia ada beban besar ke akhirat nanti yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah melakukan pengkhianatan ataupun kezaliman kepada orang, minta halal dengan dia. Tiba-tiba minta halal, dia tak nak halalkan. Itu berat kepada kita. Ke akhirat nanti kita akan jadi susah. Begitu. Dua hadis. Yang ketiganya, an Ibn Umar. Yang tadi ni dua hadis tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiga hadis dah kita baca, dan ketiga-tiga tu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Okey, ada pula hadis yang seterusnya, keempat ni, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Kan, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qada min hasanati laisa samma dinara wala dirhama man taraka dainan aw daya'an fa 'ala Allahi wa rasulihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang mati yang dia ni ada hutang berbentuk wang lah, qada min hasanatihi, yang dia akan tertunai lah daripada kebaikan. Maksudnya kalau sekiranya dekat dunia ni dia ada melakukan hutang kepada seseorang, lepas tu dia mati tanpa dia berjaya tunaikan hutang-hutang tersebut, makanya kebaikan-kebaikan yang dia ada itu akan diberikan kepada orang yang dihutang itu. Kita hutang dengan si A contoh, lepas tu hutang tu kita tak bayar sampai mati, kita tak bayar. Lepas tu nanti bila kita mati nanti, kita ni ada kebaikan, amal soleh kita, puasa kita, zakat kita, yang tu semua tu akan diberikan kepada orang yang kita khianat tadi. Orang yang kita hutang tadi. Begitu. Baik. Laisa sama dinar wala dirham. Sebab kat sana tu dia tak ada wang, tak ada dinar, dirham tak ada dah kat akhirat. Akhirat nanti ni kita nak bayar pada dia dengan dinar, dirham yang kita hutangkan. Ini dah tak ada dah. Yang ada adalah amalan baik. Maka amalan baik kita tu akan diberikan kepada orang yang kita hutang itu. Begitu. Man taraka dainan aw daya'an fa 'ala Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang meninggalkan hutang ataupun satu kesempitan, maka semua itu di atas Allah dan juga di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Yang keenam, an Abdullah bin Unais radhiyallahu an, sahabat Nabi seorang nama Abdullah bin Unais. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada berkata, dan Abdullah bin Unais ni dia dengar apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Af'ala yuf'ilu yuhsyirullahu al-ibadah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan segala hamba, para hamba itu, au qala an-nas, semua manusia. Wa auma'a biyadihi ila Syam. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakap itu, Nabi mengisyaratkan jari Nabi ni ke Syam, Syria. Nabi tunjuk jari ke Syria. Uratan ghurran buhman. Qala ma buhman? Qala laisa ma'ahu syai'un. Nabi Muhammad SAW kata, manusia ni akhirat nanti akan dihimpunkan dalam keadaan dia uratan. Uratan ni maksud telanjang. Ghurlan, tidak bersunat. Kita ni kalau lelaki tu, kalau dia lahir, dia ada depan tu, kemaluan di depan tu, tidak bersunat, tidak berkhitan tu kan. Dia ada, itu dia panggil ghurlan. Buhman, kata Nabi, buhman. Jadi Nabi kata, manusia ni akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, lepas tu macam orang, seperti orang tidak berkhitan. Bukan seperti, memang tak berkhitan lah. Dia ada dia punya hujung dekat kemaluan dia tu. Lepas tu Nabi kata buhman. Buhman. Jadi sahabat Nabi pun tanya, qala ma buhman? Buhman tu apa benda Rasulullah? Sahabat Nabi tanya Nabi sallam. Qala laisa ma'ahum syai'un. Maksudnya dia tak ada apa-apa. Gitu Kalau kita ni selai pinggang, tu bahasa kita lah. Sebenarnya bukan selai pinggang. Baju pun tak ada, hanya bulat lah, tak ada apa-apa, kosong begitu. Fayunadihim bisautin yasma'hu min ba'da wa man qaruba. Yasma'hu man ba'da wa man qaruba. Lalu ada satu suara memanggil mereka, yang suara itu didengari oleh orang dekat dan orang jauh. Orang jauh pun dengar, orang dekat pun dengar. Ada satu suara panggil. Dia kata apa? Ana al-malik, ana ad-dayyan. Dia kata aku ni raja segala raja. Ad-dayyan, aku ni orang yang penentuan terhadap pembayaran hutang. Ni kata suara tu Allah Ta'ala lah maksud dia. La yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannata wa wahidun min ahli an-nar yatlubuhu min mazlahatin hatta al-lutmah. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak sewajarnya bagi seseorang ahli syurga itu bahawa dia masuk syurga dalam keadaan ada seorang di kalangan ahli neraka menuntut daripada dia dengan kezaliman yang dilakukan, walaupun dengan sekali lempang. Dia ni semasa duduk kat dunia, dia dah lempang seseorang lah. Contoh, dia lempang. Bila dia lempang orang, tiba-tiba akhirat nanti, orang itu ahli neraka yang dilempang tu. Orang yang dilempang itu masuk neraka. Kita ni yang melempang itu, kita ni masuk syurga. Mungkin sebab amal baik kita ke apa. Tapi mamat yang kita lempang tu, mungkin kafir lah sebagai contoh. Kita lempang orang kafir. Melampau orang kafir tu masuk neraka. Kita ni pula masuk syurga. Masa kita masuk syurga tu disebabkan kita pernah lempang dia dan dia tuntut dekat akhirat nanti. Jadi kita ni sebelum masuk ke syurga,
kita akan diminta diberikan, kita akan sebelum masuk ke syurga itu, orang ahli neraka tu minta kepada kita keadilan, maka kita pun kena lempang juga sebelum kita masuk ke dalam syurga. Nampak? Maksudnya itulah cara Allah Taala bagi keadilan apabila kita mengkhianati manusia lain. Begitu. Baik. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nara wa wahidun min ahli al-jannati yatlubuhu hatta lutmah. Serupa juga kalau sekiranya ahli neraka lempang ahli syurga. Kan? Contohlah, kita ni orang jahat. Contohlah kalau orang kafir sebagai contoh. Dia pergi lempang seorang pak lebay. Kan? Contoh orang yang layak masuk ke syurga. Jadi bila sebelum dia ni masuk ke neraka, dia tu akan dilempang pula oleh orang yang ahli syurga yang kena lempang. Jadi dia orang yang ahli syurga ni pergi lempang balik ahli neraka tadi, barulah ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Itu keadilan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada masa tu. Qala qulna kaifa wa inna na'ti Allahu uratan hufatan qala bil hasanati wa sayyi'at. Baik. Tu hadis yang ke-6 Okey. Yang ke-7, hadis yang ke-7. An Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ni sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia ni antara sahabat Nabi yang agak rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita baca cerita dia, ada satu kisah dia ni sakit, duduk kat rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah dia. Bila sampai dekat rumah tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berwuduk dan dia tadah air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan dia tadah wuduk Nabi, di situ berlaku perdebatan dalam kalangan ulama-ulama hadis berkenaan dengan hadis tersebut. Ada sebilangan ulama tafsirkan itu menandakan konsep berkat. Dia ambil at-tabarruk dengan air wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ada pula ulama lain tafsirkan itu menjadi dalil bahawasanya air musta'mal boleh digunakan. Sebab Jabir bin Abdullah dia pergi tadah air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ada perdebatan ulama-ulama Islam kerana hadis yang melibatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni pun ada berkait dengan seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, lamma raja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhajiratu al-bahri. Ceritanya ada di kalangan para sahabat ni, dia telah bermusafir naik kapal laut. Jadi bila diorang ni balik, dia orang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik tu, qala ala tuhaddithuni bi aajib ma ra'aitum bi ardil habasyah. Nabi Muhammad SAW kata, korang tak ada ke cerita-cerita yang mengkagumkan korang apa yang korang tengok semasa korang berada dekat Habsyah? Yang ni sahabat-sahabat yang naik kapal laut ni, diorang ni pergi kat satu negeri tu negeri Habsyah. Jadi bila diorang balik jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, tak ada ke cerita-cerita best yang korang dengar yang rasa terkagum ke apa, ada tak? Nabi tanya kepada para sahabat ni. Faqala fityatun minhum. Dia kata ada cerita berkenaan dengan seorang anak muda di kalangan mereka. Ada cerita pasal seorang anak muda seorang. Kata sahabat Nabi bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Dia kata, bahkan Rasulullah, bainama nahnu julusun marrat bina ajuzun min ajaiziha tahmilu ala ra'siha qullatun min ma'in famarrat bi fata minhum. Dia kata, kami ni ada satu hari tu kami duduk tiba-tiba marrat bina ajuzun min ajaiziha. Bila kami duduk tu, tiba-tiba ada seorang perempuan tua lalu tu kita nampak perempuan tua itu dia telah membawa tempayan air letak atas kepala dia. Macam kita tengok orang Sudan kan. Orang Sudan tu kan dia ambil air tu letak atas kepala, dia berjalan, dia bawa air. Perempuan dia kan. Cerita ni gitulah, sahabat Nabi tengok ada perempuan tua pada zaman tu dekat Habsyah, ada perempuan tua dia bawa air tempayan letak atas kepala. Bawa air atas tempayan tu letak atas kepala dia, bawa berjalan. Lepas tu dia kata famarrat fata minha. Perempuan tu lalu-lalu sampai dekat kawasan anak-anak muda. Ramai-ramai tu ada anak muda lah, satu kelompok tu. Jadi bila nampak macam tu faja'ala ihda yadayhi baina katafaiha summa dafa'aha fakharrat ala rukbatiha fankasarat qullatuha. Jadi budak muda ni bila dia nampak makcik tua tu dah bawa air atas tempayan tu, berjalan, lepas tu dia pergi pegang bahu makcik tadi. Bila pegang dia tarik, bila tarik menyebabkan makcik tu jatuh dan tempayan air tu pecah. Tu kata hadis lah, cerita dia kan. Falamma irtafa'at iltafatat ilaihi. Jadi makcik tu bila dia jatuh dia pun bangun.
dia punya tempayan tu pecah dah. Dia pun bangun. Bila bangun, dia pun tengok ke arah budak muda tadi. Cerita ni. Jadi bila tengok tu, faqalat, makcik ni. Ni cerita ni kat Habsyah. Habsyah pada masa tu bukan Islam. Itu negara Kristian pada masa tu. Jadi makcik tu pun dia kata, saufa ta'lamu ya Ghudar, iza wada'allahu al-kursi, wa jama'a al-awwalin wal-akhirin, wa takallamat al-aidi wal-arjulu. Makcik dia bercakap lagu tu. Ini cerita ni orang kafir ni. Ini berlaku di kalangan orang kafir. Orang Nasrani dekat Habsyah pada masa tu. Makcik tu bila dia bangun, dia tengok muka budak tu. Dia kata, wahai pengkhianat. Ghadar. Ghadar ni makna pengkhianat. Dia kata, saufa ta'lamu ya Ghudar. Wahai pengkhianat, kamu akan tahu. Dia panggil pengkhianat budak-budak tu. Pengkhianat ni dalam sebutan Arab dia panggil Ghudar. Ghin dal ra. Ghudar. Ya Ghudar, saufa ta'lamu ya Ghudar. Kamu bakal tahu wahai anak muda. Wahai pengkhianat. Iza wada'allahu al-kursi wa jama'al awwalin wal akhirin. Apabila Allah Ta'ala telah meletakkan kursinya. Dia tunjuk kemegahan Allah Ta'ala. Dan dia menghimpunkan al-awwalin wal akhirin. Manusia yang awal dan manusia yang akhir. Tu start zaman Nabi Adam. Dan segala manusia sampai akhir dunia tu semua dihimpunkan. Kata makcik ni. Dia agama Nasrani ni agama yang ada konsep kepercayaan kehidupan lepas mati. Sebab tu dia boleh cerita serupa dengan apa yang ada dalam agama kita. Begitu. Tak. Dia kata himpun. Wa takallamat al-aidi wal arjulu. Dan ketika itu tangan bercakap, kaki pun boleh bercakap. Nampak? Makcik tu bercakap. Dia bagi tahu tu bahawasanya akhirat nanti tangan boleh bercakap, kaki pun boleh bercakap. Ambil kau. Dia bagi tahu ni serupa yang ada di dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat dalam surah Yasin tu kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ni mulut tutup. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Itu cerita Al-Quran. Rupa-rupanya ni kes ni, makcik ni agamanya Nasrani, dia pun cakap benda yang sama. Dia cakap benda yang sama. Dia kata, pengkhianat. Dia kata, kamu akan tahu bahawasanya nanti Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia yang Allah Ta'ala akan himpun segala manusia start dari Adam sampai akhir dunia. Lepas tu tangan bercakap, kaki pun bercakap. Kata makcik ni. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amruka indahu ghada. Dan kamu akan tahu juga bagaimana urusan aku dan urusan kamu di sisi Allah Ta'ala esok. Dia kata, esok kita akan tengok apa yang kamu buat, apa yang aku buat. Kata makcik ni pada budak muda tu. Qala. Ini cerita Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah. Jadi, sahabat Nabi ceritalah benda ni pada Nabi. Ni kami tengok Rasulullah semasa ke Habsyah tu, kami tengok. Lalu, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bila dengar, Nabi berkata, sadaqat. Betul makcik tu. Betul makcik tu. Nabi ulang 2 kali lah. Makcik tu betul. Makcik tu betul. Kata Nabi SAW. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yukhas lidha'ifihim min syadidihim. Nabi Muhammad SAW kata, macam mana Allah Ta'ala nak memuliakan kepada satu umat, sedangkan umat itu dia tidak golongan yang mulia tidak diberikan keadilan. Golongan yang hina tidak diberikan keadilan apabila dikhianati oleh golongan-golongan yang mulia. Itu kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi Muhammad SAW nak bagi tahu keadilan dekat akhirat nanti akan diberikan kepada semua. Tak kira di Islam ke tak Islam, tetap diberikan keadilan kepada mereka akhirat nanti. Ini hadisnya. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam bab dalam Kitabul Fitan. Begitu. Dalam hadis ni, antara pengajaran kita boleh ambil adalah Nabi SAW gambarkan, kalau sesuatu benda itu benar, walaupun datang daripada orang kafir, maka dia adalah benar. Orang kafir, dia cerita, dan benda tu melibatkan kepada kepercayaan, akidah sebagai contoh. Dan benda dicakap tu selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran, selaras dengan apa yang ada dalam hadis Nabi, maka itu adalah benar. Walaupun cerita tu datang daripada orang kafir sekalipun. Ni kes yang kita baca hadis ni kan. Begitu. Yang keduanya kita ambil pengajaran pada hadis ni, akhirat nanti setiap manusia tu akan diberikan keadilannya, hatta orang kafir sekalipun. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis kita bincang ni. Begitu. Habis. Faslun anqara ba'dal mutaghaffilah ba'dal mutaghafilati alladzina tabau ahwa'ahum bighairi hudan min Allah i'jaban bi ra'yihim wa tahakkuman
ala kitabillahi ta'ala wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam biuqulin dha'ifatin wa afhamin sakhifatin faqalu la yajuzu fi hukmillah fi adli ayya. Okey, insya-Allah akan datang kita akan bincang tentang bagaimana ada kalangan yang dia persoalkan konsep yang kita ceritakan tadi. Yang mana manusia akan dibalas balik, keadilan akan diberikan balik. Nanti kita akan bincang perbincangan itu esok insya-Allah gitu. Wallahu taala a'lam, wallahu a'lam. Okey, ada soalan pertanyaan tak? Ada, Ana tulis dah dekat Haji Zaini Idris. Ana dah tulis dekat Ana punya Facebook. Ana dah share juga jadual kuliah Ana musim PKP. Tak apalah, Ana bagi tahu teruslah kepada Haji. Yang pertama pada pukul 7 pagi. Yang kedua pada pukul 2 petang. Yang ketiga pada pukul 9 malam. Pagi Ana akan baca kitab kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Tengah hari ini Ana akan baca kitab Nailul Autar, fiqh dalam hadis. Kita baca hadis dan kita cari hukum fiqh daripada hadis. Ditulis oleh kitab Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Pada pukul 9 malam kita akan baca tafsir surah Al-Kahfi gitu. Itulah kita akan buat insya-Allah. Tu jadual Ana lah. Ana dah bagi jadual tu dalam Facebook Ana. Tengok Facebook Ana dah bubuh banner iklan tu begitu. Wallahu a'lam. Apakah bentuk pengkhianatan yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Adakah bentuk khianat yang tak masuk dalam konteks? Sebarang bentuk kejahatan dan pengkhianatan yang kita lakukan kepada orang, semua tu akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Kita main politik contoh, kita khianat orang, lompat parti lah apalah. Kita nak kata ini lompat parti ni khianat ke tidak? Kalau dia khianat, itu pun akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti. Kita ni undi seseorang calon pilihan raya, menang dia jadi adun ataupun jadi ahli parlimen. Kita undi tu untuk dia bentuk kerajaan Pakatan Harapan, bukan untuk kerajaan lain. Contoh ini buat sebagai contoh ni. Itu nak kata khianat ke tidak? Kalau di sisi Allah Ta'ala anggap sebagai khianat, itu tu akhirat nanti kita akan pergi persoalkan hamba Allah tu sebelum masuk ke neraka, sebelum masuk ke syurga. Masing-masing. Sebarang pengkhianatan yang kita lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti sebelum masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka. Sama ada dia kafir, mukmin sama. Nah, dia ni mungkin kafir, mungkin dia masuk neraka. Dia khianat juga. Dia pun akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat nanti sebelum masuk ke neraka. Begitu. Wallahu a'lam. Nazar ni, ni cerita nazar. Soalan Naulabki tanya soalan pasal nazar. Nazar ni dia beza dengan sumpah. Ada orang bernazar disertakan dengan sumpah. Ada satu lagi orang bernazar tanpa libatkan kepada sumpah. Jadi dua benda berbeza sebenarnya. Apabila orang tu bernazar, nazar ni dia tidak akan berlaku kecuali ma yataqarrabu ila Allah. Perkara yang boleh menghampirkan diri pada Allah. Makanya kalau orang tu bernazar, saya bernazar saya nak makan nasi kandar. Contoh, saya bernazar saya nak makan sotong. Saya bernazar saya nak makan nasi. Saya bernazar saya nak makan mi. Contoh dia kata macam tu. Nazar tu tak jadi. Sebab makan nasi lah apa tu kategori harus. Dia bukan sunat. Yang dikatakan nazar ni dia mesti benda yang sunat. Contoh saya bernazar nak sembelih korban. Korban tu jadi wajib lah. Sebab korban tu benda sunat. Dia bernazar nak semayang qabliyah. Qabliyah tu sunat. Maka semayang qabliyah tu dah jadi wajib. Itu baru nazar. Tapi kalau sekiranya sumpah, yang tu yang harus pun jadi. Contoh macam dia kata, aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, aku nak makan nasi kandar. Contoh. Bila dia kata, dia bersumpah dengan nama Allah nak makan nasi kandar tu wajib dah jadi bagi diri dia. Sebab apa? Sebab dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena beza. Di antara dua perkara, satu semata-mata nazar, satu lagi dia panggil sumpah. Selalunya ada orang sumpah, ada orang bernazar disertakan dengan sumpah. Maka jadi wajib lah. Contoh dia kata aku bernazar dengan nama Allah. Aku bernazar aku nak makan nasi kandar. Maka dia jadi wajib lah. Tu masuk dia. Tapi kalau semata-mata nazar, aku bernazar aku nak makan nasi kandar. Nazar tu tak jadi. Maka serupalah kalau nazar. Saya bernazar saya nak botakkan kepala. Botakkan kepala ni bukan ibadat khususiah. Tak ada. Dia bukan ibadat khususiah. Dia sama tahap macam makan nasi kandar. Serupa je. Maka ketika itu botak kepala tu tak diwajibkan pada diri dia.
Kecuali kalau sekiranya dia kaitkan dengan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Kalau dia kata demi Allah wallahi wa billahi wa tallahi, aku bernazar nak botakkan kepala. Maka botak kepala jadi wajib bagi diri dia lah. Itu punya base hukum tu jadi kita kena clear. Dia nazar ke sumpah? Apakah dia bernazar? Kalau bernazar maka tak wajib. Tapi kalau dia sumpah wajib. Tiba-tiba dia bernazar, dalam nazar disertakan dengan sumpah, maka jadi wajib. Gitu Dan benda sumpah ni pula, kalau dia bersumpah untuk nak buat benda haram, makanya kalau kita tengok hukum asalnya, dia kena tunaikan juga sumpah dia. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia nak curi selipar orang sebagai contoh. Kalau kita fikir kena curilah selipar tu sebab dia bersumpah dengan nama Allah. Tetapi curi selipar tu haram, maka wajib dia bayar kifarat sumpah dan dia tak buat benda haram tu. Tu hukum dia. Macam contoh kadang-kadang ada orang cakap, dia sumpah dengan nama Allah, dia tak nak cakap dengan mak dia. Dia bergaduh dengan mak macam mana tak tahu. Dia wallahi wabillah tak nak bercakap dengan mak. Dosa tu. Yang pertama dia berdosa sebab dia bersumpah menggunakan nama Allah untuk melakukan perkara haram. Buat perkara haram tu dosa dah. Dia guna nama Allah pula. Dosa tu 2 kali dosa lah. Disebabkan dia laku lagu tu. 1. Yang kedua, yang dia sumpah dengan nama Allah, tak nak bercakap dengan mak, patutnya dia kena tunaikanlah apa yang dia sumpahkan tadi. Jawabnya dia tak boleh tunaikan. Sebab apa? Benda tu haram. Tapi bila dia dah bersumpah, wajib dia bayar kifarat sumpah. Tu hukum dia begitu. Itu beza hukum sumpah. Satu lagi yang hukum nazar. Gitu. Wallahu a'lam. Khianat ni dia tak akan berlaku dalam perkara ijtihad. Ijtihad ni dia ada ruang untuk dapat pahala. Itu panggil al-ijtihad. Tapi kalau khianat ni dia bukan ruang-ruang yang dapat pahala. Khianat ni tetap haram. Dia tak ada khilaf. Sesuatu benda itu adalah haram secara pasti. Khianat ini adalah satu benda yang haram secara pasti. Kalau ijtihad 1, ijtihad 2 itu bukan khianat. Sebab khianat ni dosa. Adapun ijtihad dia bukan dosa. Bahkan kalau salah pun dapat pahala lagi. Itu ijtihad. Tak boleh samakan antara konsep ijtihad dengan khianat. Khianat ni adalah satu benda yang haram secara mutlak. Gitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey. Rasa tak ada ikut. Ada soalan lain tak? Rasa tak ada ikut, cukuplah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 2 petang pula insya-Allah. Pukul 2 petang kita baca kitab Nailul Autor. Wallahu a'lam.